وأهل بيت رسول الله وصحاب رسول الله ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا والأجداد من مشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين. Sambungan kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah ke surat 49. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulufid darin amin. Katanya, barang siapa menerima Islam sebagai agama, hendaklah memperhatikan secara sungguh-sungguh segala larangan agama dan menjunjung tinggi syiar-syiarnya. Senantiasa giat berupaya menguatkan semangat dalam dirinya, menambahkan keteguhan dan kelurusan dalam ilmu-ilmu agama dan amal bakti yang baik. Dengan ini semua ia akan berlapang dada dan tanpanya ia akan merasa kecewa. Ia harus menghormati semua orang yang bersifat dengan sifat-sifat yang mulia itu, seraya memusuhi dan membenci orang yang membelakangnya. Sambungan daripada hadis Nabi SAW, yang mana hadis tersebut menceritakan tentang redha. Maka hadis itu menyebut redha itu kepada 3. Sebagaimana sabda Nabi SAW, zaqa ta'mul iman, akan dapat dirasai. Rasa ni bukan segala rasa, sebab itu sebahagian mengatakan merasai kemanisan. Hadis mengatakan zaqa ta'mul iman. Hadis kata rasa akan dapat rasa iman. Sebagian ulama kata bukan rasa kemanisan iman, rasa kelazatan iman. Zaqa ta'mul iman, akan dapat dirasai kemanisan iman. Nabi kata. Siapa dia? Man radiya billahi rabba. Barang siapa redha kepada Allah itu sebagai Tuhan. Wabil islami dina, dan dengan agama Islam, bermaksud redha dengan agama Islam. Kalau baca bahasa Arab, wa tu wa ataf. Wa ataf kembali kepada wa zaqatu iman. Jadi kalau baca bahasa Arab dia tahu wa ataf wa istinaf. Maka jadilah takdir kalam zaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa zaqa ta'mal iman man radiya bil islami dina wa zaqa ta'mal iman man radiya bi Muhammadin nabiyya. Tu cara nak baca bahasa Arab. Ada dia punya ta'liq. Maka hadis tu menceritakan bahawa tiga bahagian keredaan. Jadi kalau dalam agama kita ada satu sifat yang mulia. Ada satu sifat yang mulia pada seseorang, nama dia redha. Yang mana sifat redha ini dia selari dengan satu lagi sifat, nama dia sabar. Ya. Sifat redha dia selari dengan sifat sabar. Sifat redha, sifat sabar, ia adalah amalan
Amalan hati kita. Dia kata amal qalbiyah, amalan hati. Jadi seseorang yang diberikan kepahaman tentang ilmu, ataupun diberikan kepahaman, diberikan kebijaksanaan, sebab yang nama dia faham, yang nama dia bijak ini, kita kata sama ada orang tu faham dan bijak tentang dunia. Bijak, orang yang faham tentang dunia, yang bijak tentang dunia, tahu dia macam mana nak cari duit. Bijak dia. Bagi orang dia, malas lah, nak fikir-fikir sekadar je lah. Ada orang dia bijak, nak mencari peluang dan sebagainya kan. Sebab apa? Dia minat. Maka dia bijak mencari peluang-peluang untuk dunia. Kiaskanlah apa saja. Begitu juga kalau kita diberikan hidayat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memikir tentang agama, maka kita akan jadi orang yang faham, kita akan jadi orang yang bijak dalam agama. Sebab kita memikirkan benda tu. Samalah macam orang fikir dunia kan. Kenapa orang boleh jadi kaya pula? Dia pergi potong siang malam fikir macam mana nak cari duit. Kita tak ada lah. Dah pension Allah pada kan. Malah yang fikir lah. Ada orang dia fikir. Maka jadi bijak untuk menyempurnakan dunia dia. Begitu juga agama. Maka agama ini perlu kepahaman dan kebijaksanaan. Maka di antara kebijaksanaan adalah nilai agama tersebut ada yang berbentuk maknawiyah. Agama itu ada bentuk maknawiyah ataupun disebut ada yang bentuk qalbiyah. Ada yang berbentuk zahiriyah, yang zahir. Yang boleh kita nampak. Kita datang masjid, kita baca Quran, kita bersedekah, kita kumpul duit, pergi umrah. Amal yang nampak zahir dia kan. Kita salat, kita puasa, kita baca Quran. Mana anggota tubuh badan kita beramal. Lidah kita beramal, baca Quran. Kaki kita beramal, kita datang masjid. Tangan kita beramal, kita bersedekah. Kuat lagi amalan dia, kita qiyamul lail dan sebagainya. Maka ada satu amalan yang satu lagi berbentuk ma'nawiyah, berbentuk qalbiyah. Yang mana ulama sebut amalan qalbiyah ini lebih besar nilai daripada amal zahiriyah ataupun jasadiyah. Kita tengok amal jasadiyah ni yang besar. Sebab kita keluarkan tenaga, pergi Makkah, pergi umrah. Kena cari duit, kena berikan waktu, tenaga kena kuat. Nak tawaf tu kena kuat, nak sa'i kena kuat. Kalau tak kuat, naiklah skuter tu. Mula-mula saya pergi umrah makin berlari-lari. Sekarang ni tak ada. Kalau pergi umrah, kali pertama je jalan, kali kedua tu skuter. Sa'i skuter kan. Duduk je. Kalau dah sa'i skuter tu, tak ada baca buku tu dah melopong demi gambar. Rekod dia. Mogah motor dia kan. Tengok baca juga buku tu kan. Sebab apa? Jasadiah kita tu terhad kan. Kalau dulu kita boleh puasa, sampai masa tak boleh nak puasa lah. Kalau gastrik semuanya. Kalau dulu boleh kita salat kuat, sampai badan tak terdaya lah. Tak boleh lah. Jadi terhad. Maka ada satu amal qalbiyah yang ulama mengatakan bahawa amal qalbiyah ini lebih luas, bidang dia lebih luas dan nilai dia lebih bernilai daripada amal luaran ini. Bukan kita tinggalkan amalan luar tak. Tapi maksud yang luar kita beramal, kita solat sekadarnya, kita baca Quran sebagainya, tapi jangan kita tinggalkan yang dalam. Dan yang dalam ini dia tak ada kono-mengono dengan kita lemah, kita tua, kita muda, tak ada kono-mengono.
kita sakit pinggang dan sebagainya, tak ada kemana. Mana amal dalam ni boleh dilakukan oleh siapa saja. Walaupun umur dia 80, 90. Dia tidak memerlukan kekuatan jasad, tetapi dia memerlukan kekuatan hati. Jadi kekuatan hati ini dia tak memerlukan jasad. Ya? Yang nama dia sabar. Itu tak kira badan besar pun belum tentu dia ada sabar. Tak mampu dia sabar. Badan dia kuat tapi tak mampu sabar. Sebab tu Nabi mengatakan orang yang kuat itu bukanlah orang yang kuat tubuh badan, Nabi kata. Orang yang kuat tu orang yang kuat menahan sabar, menahan marah, Nabi kata. Orang yang kuat tu adalah orang yang kuat menahan marah. Tu orang kuat. Kita orang kuat orang yang bosan-bosan lah. Tetapi dalam agama ada satu kekuatan qalbiyah nama dia. Dia boleh menahan marah. Yang boleh menahan marah ni tak kira. Orang tu kan cigu je tapi dapat nahan marah. Orang tu bosan tak dapat nahan marah. Meradang je kerja. Maksud lemah. Sebab itu amalan hati ni dia tak kira bosan ke kecil ke tua ke. Ada orang mengamuk-ngamuk, atuk tu dah tua dah, mengamuk je kerja. Tak ada sabar dia. Usia dah tua tapi mengamuk. Ada orang muda 30 je, sabar dia. Begitu juga sebaliknya. Ada tu orang muda dia tak sabar, orang tua sabar. Jadi amalan hati ni satu amalan yang istimewa, lah Allah telah jadikan. Sebab dia tak ada kaitan dengan orang kaya, orang miskin. Tubuh dia sihat, tubuh dia sakit, usia muda, usia tua, ataupun kita nama dia akhlak, kata-kata. Dia akhlak ni dia tak kira siapa. Mana semua berpulang untuk berakhlak. Dan dia adalah amalan yang lebih besar nilai dia berbanding amalan luaran kita. Sebab tu bagi orang yang faham, maka dia akan menambahkan sifat-sifat hati dia. Sifat apa? Sifat sabar, tambahkan sabar. Sifat rahmat. Ada satu sifat nama dia sifat sakhawatul qulub nama dia. Jadi bagi orang yang faham, maka dia akan memperbaiki sifat-sifat tu. Macam kita memperbaiki hidup dunia kita kan. Kita memperbaiki ekonomi kita. Usaha kita nak memperbaiki ekonomi kita. Itu juga kita berusaha untuk memperbaiki akhlak kita. Bila kita membaca hadis tentang kelebihan sekian sifat, maka kita berusaha untuk memperbaiki dia. Allah Subhanahu wa taala melihat ini lebih besar daripada segala-galanya pada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat akhlak ini Allah Subhanahu wa taala memandang dia besar. Lebih besar pada dunia dan seisinya. Apabila Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang nikmat dunia yang banyak ni. Nikmat dunia ni banyak. Walaupun sikit tapi banyak. Allah Taala mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak kira nikmat Allah Subhanahu wa taala, kamu takkan terkira. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat Allah, kamu tak akan terhitung, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat Allah dunia yang banyak ini Allah Taala sebut dalam Quran sedikit. Qul mata'ud dunya qalil. Katakan Muhammad, nikmat dunia itu sedikit. Allah Taala sebut nikmat dunia sedikit. Apabila Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang akhlak, maka Allah Taala mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya Muhammad, engkau memiliki akhlak yang azim. Siapa yang sebut? Allah Subhanahu wa taala sebut. Allah berbicara tentang akhlak, tentang kebaikan maknawi. Allah Taala memandang yang azim, besar. Allah Ta'ala bila bicara tentang nikmat yang zahir, dunia, makan, minum, harta, segalanya, qalil bagi pandangan Allah. Mata'ud dunya qalil. Pada pandangan Allah,
perhiasan dunia sedikit. Tetapi apabila Allah Ta'ala melihat akhlak-akhlak yang mulia, azim. Jadi bagi pandangan Allah, akhlak maknawi ini azim. Jadi perlukan ilmu dan kefahaman. Maka bila kita tahu dan sifat itu tidak ada pada kita, maka kita berusaha. Sekiranya kita faham, sekiranya kita meyakini, sekiranya kita berikan kesegaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan usaha untuk menambahkan kebaikan tersebut. Maka ada di antara sifat yang mulia itu namanya sakha. Sakha ni sifat belas kasihan yang ada pada diri seorang. Jadi sifat belas kasihan. Nampak kucing tak makan, sedih dia cari makanan. Ini namanya sakha. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW betapa besar sifat sakha ataupun rahmah. Rahmah belas kasihan ataupun sakha belas kasihan juga. Sehingga ada riwayat Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan seorang pelacur. Tahulah, dosa-dosa yang dilakukan. Tetapi disebabkan ada sifat sakha pada perempuan tadi, sifat rahmah. Ketika dia berjalan tengok seekor anjing ya, dikesian dekat anjing ya. Maka dia ambil air daripada telaga tu. Maka dia bagi anjing itu minum. Sebab dia ada sifat rahmah, sifat sakha. Maka dikatakan perempuan ini akhirat nanti diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat itu. Orang yang melakukan dosa-dosa dengan satu sifat yang baik, Tuhan ampunkan dia. Apatah lagi ahli taat, kata-kata. Ahli maksiat mempunyai sifat rahmah, sedikit sifat rahmat. Jadi apabila Allah Subhanahu Wa Taala ingin memberikan kebaikan kepada kita, maka dipandangnya sifat baik kita. Maka dengan sifat baik itu, maka Tuhan terima, maka dihapuskan dosa yang lain. Bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala itu bebas nak hisap kita bagaimana. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak menginginkan kebaikan kepada kita, diambilnya dosa kita. Jadi alasan untuk diazab kita. Berhak Allah Subhanahu Wa Taala sebab kita ada dosa. Dan kalau Tuhan nak ampunkan, Tuhan ampunkan. Berhak Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada siapa pun boleh yang paksa Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala nak ampunkan, maka Tuhan ampunkan. Kalau Tuhan nak seksa, Tuhan adilkan kita dengan kesalahan kita. Maka Allah Taala ampunkan. Maka itu orang yang ahli maksiat. Apatah lagi kalau orang ahli taat. Ada sifat sebegitu. Satu ketika Nabi Musa alaihi salam ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, "Wahai Musa, apakah pendapat engkau tentang derajat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Musa alaihi salam yang tak pernah diberi kepada mana-mana para anbiya alaihi wassalatu wassalam? Apa derajat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Musa alaihi salam, yaitu kalimullah. Nabi Musa diberikan derajat kalimullah. Kalimullah, Allah Taala berkata-kata dengan Nabi Musa alaihi salam, wa kallamallahu Musa taklima. Allah Taala berkata-kata dengan Nabi Musa alaihi salam. Dengan makna yang lain, Nabi Musa mendengar kalam Allah. Mendengar kalam Allah. Bukan Quran ya, tapi kalam Allah Al-Qadim. Satu kemuliaan bagi Nabi Musa alaihi salam. Maka Allah Taala bertanya, "Wahai Musa, kenapa aku kurniakan engkau derajat ini? Kenapa? Apa kebaikan yang engkau telah lakukan sehingga aku kurniakan engkau derajat kalimullah ini?" Nabi Musa fikir mungkin disebabkan usaha dia yang gigih berdakwah kepada Firaun. Firaun sejahat-jahat manusia kan. Lebih jahat daripada iblis lagi. Sebab sejahat-jahat iblis, dia tak sebut dia Tuhan. Jahatnya iblis sebab dia rasa besar daripada Nabi Adam AS. Jahatnya iblis sebab dia rasa lebih mulia daripada Nabi Adam AS. Adapun Firaun, dia mengaku dia Tuhan.
Maka Nabi Musa mengatakan mungkin sebab dia berdakwah kepada Fir'aun, bukan. Apakah disebabkan dia berdakwah? Bukan. Habis pernah satu ketika kata Allah Subhanahu Wa Taala, ketika mana engkau menjaga kambing, ada seekor kambing yang tempang, anak kambing yang tempang. Kambing lain bila bagi makanan berlalah dia. Ada seekor tu tak boleh berjalan. Maka Nabi Musa alaihissalam ambil kambing tadi dengan penuh rahmah. Ambil dia, bawa. Dan Nabi Musa berikan makanan dengan rahmah. Jadi kalau kita nak buat baik dengan haiwan, buat baik betul-betul. Jangan kita kata, dah bagi tu dah lah, untunglah tu namanya manjur pula. Bukan kita nak manjur kan. Bermaksud kita layan dengan penuh belas kasihan. Kita kata, saya yang tu benar dah binatang ni pun, itu pada pandangan kita, pandangan Allah Subhanahu Wa Taala lain. Bermaksud, katalah kita bagi binatang itu makanan yang sama. Makanan kucing tu ada kan, sama makanannya. Mungkin kita bagi makan kucing tu bergele-gele, 5 orang bergele-gele bagi makan kucing makanan yang sama. Contoh. Tapi akhir nanti pahala tak sama. Makanan dia sama bagi, sama. Yang kedua tu ada. Kucing tu konyang-konyang yang sama. Tetapi pahala tak sama. Kenapa? Ikut kadar rahmat orang yang bagi makan kucing itu. Ada orang penuh kasih sayang, ada orang penuh kasih sayang, penuh rahmat, penuh belas kasihan dan bagi makan. Ada seorang dia tolak kaki dia. Makanlah di tepi tongking kucing tu kan. Tiga tongking kucing tu. Sama ke? Tak sama. Hujah dia, macam mana Nabi Musa alaihissalam dipandang besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekadar bagi minum kambing tadi. Apa yang Nabi Musa buat? Kita pun bagi yang makan kambing. Tapi kita sasah-sasah kambing tu. Kita mungkin maki-maki kambing tu. Kita bagi makan kambing siap maki lagi. Ada? Pergi dapur kita. Sampai masa tu kita sambal balik. Ada? Kita bagi makan kambing, tongking-tongking. Marah-marah, bergadang-gadang. Sama ke? Tak sama. Nabi Musa alaihissalam melihat anak kambing itu dengan penuh belas kasihan, rahmat. Sebab itu pandangan kita terhadap binatang tak sama dengan para anbiya alaihi wassalatu wassalam memandang binatang. Samakah pandangan kita dengan binatang dengan pandangan Nabi kita terhadap binatang? Tak sama. Nabi melihat makhluk dengan penuh rahmah, dengan penuh kasih sayang. Kita pandang makhluk ni geram kan. Tambah pandang kau. Lagi pula. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala, aku angkat darjat engkau wahai Musa disebabkan rahmat engkau kepada seekor kambing. Maka berkenan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Sebab adanya rahmah dan sakha. Yang kita sangka benda tu remeh. Remeh kita kata. Kita yang penting duit, sedekah duit banyak itu ada. Tapi sifat-sifat itu tak. Sebab itu Nabi bersabda, di antara Nabi mengatakan bahawa dalam syurga itu ada satu pokok namanya pokok sakha, syajaratus sakha. Sakha ni bahasa Arab maksudnya belas kasihan. Dia sifat maknawi sakha ni. Tapi Allah Taala namakan dalam syurga itu ada satu pohon namanya pohon sakha. Dalam syurga itu ada nama syajaratus sakha nama dia. Maka Nabi kata pohon sakha yang syurga itu dahannya berjuntai-juntai sampai ke dunia ni. Dalam syurga itu ada pohon sakha dan batangnya berjuntai-juntai sampai dekat dunia ni. Barang siapa pegang dahan itu maka dimasuk dalam syurga. Jadi alang-alang kita nak peganglah dahan yang besar-besar. Nanti kita pegang yang ranting-ranting je. Bagaimana dia pokok dia? Pohon dia iaitu orang yang ada sakhawatul qulub, Nabi kata. Orang yang ada sakhawah qulub. Sakhawah qulub ni orang yang ada belas kasihan hati dia.
Orang yang lebih banyak belas kasihannya, lebih besar dahan syafaat yang dia pegang. Kalau dia sikit-sikitnya, nanti kecil-kecil dia. Bermaksud orang yang memegang pohon syafaat, bermaksud siapa dia? Orang yang ada balas kasihan dalam hati dia. Kepada semua balas kasihan ini bukan dekat manusia semua, dekat haiwan, binatang. Maka di antara amalan hati ini redha. Di banyak amalan hati ini redha, sabar dan sebagainya. Jadi bagi orang yang bijak, maka dia akan menambah lagi nilai-nilai tersebut. Maka redha selagi dengan sabar. Ataupun ulama menyebut bahawa redha ini adalah darjat yang tertinggi dalam akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatasi sabar. Bawah pada redha sabar. Sebab itu hadis Nabi SAW menyebut bahawa hendaklah kita redha kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita redha kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kita tidak mampu untuk redha, maka pada sabar itu mendapat kebaikan yang banyak. Jadi kita ada hanya dua pilihan saja untuk menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita ada dua option saja, tak ada tiga. Option yang pertama, redha. Apa maksud redha? Redha ni tak ada rasa sikit pun dalam hati ni, tak ada. Redha. Susah, redha. Elok senyum ni, redha. Sakit, redha. Senyum ni, mana orang sakit redha? Semua berkaut daya. Kalau berkaut daya tu adalah benda tu. Kenapa Wan? Sakit, kata dia. Mana tak redha kita dengan sakit. Sekiranya kamu tak boleh redha, Nabi kata, maka pada sabar itu dapat kebaikan yang banyak. Sabar ni apa? Sabar ni kita tak suka tapi kita tahan. Itu maksud sabar. Sakit tahan. Bila lah nak elok ni, bila lah nak elok ni. Mana kita tak redha dengan sakit tu. Berdoa, usaha, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tak redha nama dia. Kita minta. Mungkin bercampurlah redha pun ya, tapi kita sabar, kita sabar. Sabar dengan sakitnya, sabar dengan susah dan sebagainya. Begitu juga para anbiya, para rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka bersilih ganti di antara sabar dan redha. Sabar dan redha. Bukanlah Allah tu ada sabar, bukanlah Allah tu ada redha ya sepanjang. Hatta para anbiya pun bercampur dengan redha sabar, redha sabar. Begitu juga kita bercampur. Kalau boleh redha, kita redha. Kita masuk, kita sabar. Redha sabar. Bawah pada tak ada. Mana bawah pada sabar, hilang sabar. Jadi hilang sabar ni tak ada nilai apa-apa lah. Bawah pada sabar, tak sabar lah. Mau bungut dia, sakit gigi, ayam berkokok pun tembakan. Tak ada sabar, tak ada kebaikan. Maka redha dan sabar. Maka barang siapa mampu sabar, bukan barang siapa semampu redha, dan redha ini tingkat yang paling tinggi sekali, maka dia mendapat kebaikan dunia dan di akhirat. Redha ni, redha ni mendapat kebaikan dunia dan di akhirat. Kebaikan di dunia redha, kebaikan di dunia redha mendapat kemanisan iman. Mendapat kemanisan ini. Itu janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan zaqa ta'mul iman, akan dirasai kemanisan iman itu. Yang pertama, man radiya billahi rabba, barang siapa Allah Taala sebagai Tuhan. Wabil islami dina, dan redha agama Islam itu agama dia. Dan Nabi Muhammad itu nabi dan rasul. Walaupun tiga patah perkataan yang ringkas, makna dia luas. Redha dengan Nabi Muhammad maksud dia apa? Redha dengan perintah dan juga larangan yang dibawa oleh Nabi SAW. Redha dengan Allah Subhanahu wa taala apa maksud dia?
Redha dengan Allah maksudnya redha dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud redha dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita redha dengan Allah tapi kita tak redha kehidupan yang Tuhan bagi kepada kita. Itu maksud tidak redha pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, redha pada Allah Subhanahu wa taala, redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita faham bahawa siapa kita, siapa Allah Subhanahu wa taala. Maka kita redha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, kita redha dengan agama Islam yang memandu kita, yang memerintah kita redha. Cuma kita tak mampu nak buat, mungkin sebab yang lain. Tapi kita redha apa saja perintah, redha. Sebab itu para sahabat Nabi dia ada satu syiar. Belum habis lagi syariat diturunkan oleh Nabi SAW. Banyak lagi hukum hakam yang belum sempurna. Tapi para sahabat dah siap-siap dah. Syiar dia. Apa dia? Sami'na wa ata'na. Bila datang Nabi SAW, para sahabat faham agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Awal-awal lagi para sahabat telah ada syiar dia. Sami'na wa ata'na. Jadi, Masya Allah. Kalau seorang pemimpin, dia baru nak mimpin tampek tu. Dalam kepala ni macam-macam ni. Macam manalah perangai orang tampek ni, dokil ke, dah risau lah. Sampai-sampai tampek tu semua, Tuan, kami dengar dan kami patuh. Allah, senang tampek ni. Sabut arahilah Tuan, kami buat. Senang. Ayah ada datang tak? Boleh, kata dia. Oh, dah. Tapi kau cuba-cuba mengelak-ngelak dia semua, apa nak mentapin tu kan. Jadi Nabi SAW, para sahabat bila mengetahui agama yang benar, maka para sahabat awal-awal telah mengatakan sami'na wa ata'na. Ya Rasulullah, engkau perintah kami taat. Kami dengar, kami patuh. Dengar, patuh. Bermaksud Allah perintah. Jadi para sahabat awal-awal lagi, belum sempurna syariat lagi, dia dah berikan kenyataan kepada Nabi SAW, sami'na wa ata'na. Ya Rasulullah, kami dengar, kami patuh. Engkau sebutlah apa pun, kami dengar, kami patuh. Sedangkan kita syariat dah sempurna dah lengkap dah. Maka kita buat benda yang sama juga, sami'na wa ata'na. Kita dengar, patuh. Ini menggambarkan kita redha bahawa Islam itu agama. Jangan kita tengok, apa pula macam ni perintah ni, ini macam ni, borek ni. Maka barang siapa ada sifat redha ini, Nabi mengatakan dia akan dapat kemanisan iman. Itu di dunia. Di dunia mendapat kemanisan iman. Jadi orang yang mendapat kemanisan iman, jadi macam mana? Jadi bahagia hidup dia. Hidup dia bahagia. Jadi orang yang mencari kebahagiaan selain daripada iman, maka hidup dia tak bahagia. Walaupun dia banyak harta, walaupun pangkat dia besar, dia tak ada rasa kebahagiaan. Tapi orang yang merasai kemanisan iman, dia mendapat kebahagiaan di dunia. Adapun di akhirat nanti, orang yang ada sifat redha ni, orang yang ada sifat redha kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita dapat? Apa makna sifat redha? Sifat redha ini bermaksud kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Sifat redha ini kita menunjukkan akhlak yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Kita berakhlak. Kalau kita kata depan kita ni ada jamaah. Jadi alhamdulillah, jamaah ini semua jamaah berakhlak. Apa akhlak jamaah ni? Dia redha dengan pembahagian kita. Dia redha dengan pembahagian kita. Kita mungkin ada makanan. Makanan itu macam-macam, ada uti, ada biskut, ada nasi lemak, ada. Tapi tak cukup. Tak cukup bilangan dia. Mungkin nasi lemak dia ada 5, biskut lebar dia ada 10. Jadi macam mana kita nak bagi ni? Kalau kita bagi orang nasi lemak yang tak dapat,
Dah cembeng dah. Telur ayam berabui ada ampek ya. Siapa nak bagi? Kan bagi yang lain. Mempertikaikan. Tapi Masya Allah. Jemaah yang berakhlak. Apa akhlak? Redha. Nasi lemak ya? Boleh. Biskut lebar? Boleh, kata dia. Semua senyum ya. Kata. Okey ya. Berakhlak. Mereka tunjukkan akhlak redha. Senang kau juga kita macam tu. Senang juga tu. Jadi lepas ni kalau ada bantuan, senang. Sebab jemaah tu jemaah berakhlak. Sebab redha bagi. Jadi redha ini apa? Redha ini kita tunjukkan kemuliaan akhlak pada seseorang. Senang yang bertugas tadi. Semua tu. Ambil apa pisang skoping ni tak? Ada apa? Senang kau juga gitu. Tapi kalau semua petikai, pula satu pisang ni gitu. Apa ni gitu. Sebenarnya nak bagi ni kan. Jadi maksud redha ini kita menunjukkan akhlak pada seorang. Bila kita redha kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, apa maksud dia? Kita menunjukkan akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ada orang lebih banyak nikmat dunia, ada orang lebih banyak harta dia. Kita Allah Ta'ala berikan harta sedikit. Aku redha ya Allah, kebahagiaanmu ya Allah. Ada orang diberikan kesihatan. Kita ditarik kesihatan kita. Maka kita mengatakan aku redha ya Allah. Bermaksud kita menunjukkan akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tunjukkan akhlak kepada Allah Ta'ala ni siapa? Yang kita tunjukkan akhlak kepada Allah Ta'ala ni Allah yang berakhlak. Allah yang berakhlak. Jadi Allah yang mengajar kita berakhlak dan Allah Ta'ala punya akhlak yang lebih sempurna. Apa akhlak Allah Subhanahu wa taala? Akhlak Allah Subhanahu wa taala kemuliaan dibalas dengan kemuliaan. Itu orang berakhlak. Bila orang memberikan kemuliaan kepada kita, kalau kita seorang berakhlak, kita akan balas kemuliaan itu. Bahkan kalau orang itu lebih mulia, dia akan balas kemuliaan dengan dua kemuliaan. Orang itu memuliakan kita dengan bagi duit RM10. Kita balas kemuliaan dia dengan kita bagi duit RM20. Itu bermaksud menggambarkan kita lebih mulia pada dia. Orang datang jumpa kita dengan senyuman separuh, kita sambut dengan senyuman yang dua paruh. Bermaksud kita lebih mulia daripada orang tu. Sebab tu Nabi SAW menyebut bila bertemu dua Islam maka turun 100 rahmat. 1% ke 10% ya. 10% dapat kepada orang yang tak lebar senyuman. 90% dapat kepada orang yang lebih lebar senyuman. Bila dua orang Islam bertemu, kita jumpa saudara kita, Allah lama tak jumpa. Iyanglah, kita bersalam, bersilaturahim dengan dia, kita dapat pahala. Tapi Allah Ta'ala turunkan 100. Tuhan nak bagi macam mana rahmat ni? Siapa yang paling lebar senyuman? Mana siapa yang paling kasih kepada saudara dia? Yang seorang ni, ya Allah, lama tak jumpa. Kita paluk betul-betul. Kita paluk separuh betul-betul. Dia paluk betul-betul. Mana dia suka betul-betul kita. Kita pun, muka ni tak ada muka lain. Jadi kita separuh hati kita, dia sepenuh hati. Dia lebih banyak pahala dia. Sebab dia lebih mulia pada kita. Sama saling mulia memuliakan, tapi yang paling mulia, yang paling rasa kasih. Jadi di antara kita dengan Allah, siapa yang lebih mulia? Allah Subhanahu wa taala lebih mulia. Apabila hamba itu datang kepada aku sejengkal, aku datang kepada dia sehasta. Bila dia datang kepada aku sehasta, aku datang kepada dia sedekah. Bila dia datang kepada aku berjalan, aku datang kepada dia berlari. Kata Allah Subhanahu wa taala. Itu gambarkan apa? Kita jumpa orang, kita naik kereta pergi rumah orang. Jadi kalau orang tu orang mulia, ataupun kita pergi rumah orang, pergi Minang ke, jadi bila sampai rumah orang tu, boleh buka kereta dah, dia dah sampai kat pintu kereta itu. Buka kereta. Jadi mana dia lagi dahulu menyambut kita daripada kita.
Ada orang keluar kereta, pergi ke rumah, bagi salam, tak jawab, setengah jam buka pintu. Itu dia kata. Bermaksud, mana, ya, siapa yang dengar? Dia mulia kau juga, tapi dia ada hal dalam tu kan. Tapi lambek lah dia. Daripada orang tu, dia datang, sampai-sampai, belum buka pintu, dia dah sampai ke pintu tu lah. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan diri dia. Bila kita datang kepada Allah Ta'ala berjalan, Tuhan belumlah datang ke kita. Sebab kita faham bagaimanakah kemuliaan Tuhan itu. Bila kita menghampiri Tuhan sejengkal, Tuhan sehasta datang kepada kita. Menggambarkan Tuhan lebih mulia daripada kita. Itu. Kemudian bila kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan akhlak redha pada takdir dia, Allah Ta'ala tahu. Dia berikan kesusahan kepada kita, Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tarik kesihatan kita, Allah Ta'ala tahu. Tapi kita tunjukkan redha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bahagian kita. Kita tunjukkan akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa balasan Allah? Allah Ta'ala redha juga kepada kita. Maka kita juga mendapat redha-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka redha-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di dunia tidak semua orang yang faham makna redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan redha, kita solat Tuhan redha. Jadi biarlah kita itu. Bila kita puasa Tuhan redha, selain daripada pahala, bila kita taat, selain daripada pahala, kita dapat redha. Begitu juga maksiat. Bila kita buat maksiat, selain daripada dosa, kita dapat kemurkaan Allah Ta'ala. Kita dapat kemurkaan Allah, kita dapat dosa. Bila kita buat maksiat, kita dapat dosa dan kita dapat murka daripada Allah SWT. Bila kita taat, kita dapat pahala dan kita dapat redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi redha Allah Subhanahu wa ta'ala ini tidak dipahami kecuali ahli mahabbah. Ahli mahabbah. Kalau awam dia tidak memahami makna redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang awam dia lebih memahami balasan Allah itu syurga. Atau faham? Balasan Allah itu makanan yang lazat. Balasan Allah Ta'ala kepada kebaikan kita itu ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar 'ala qalbi bashar. Itu kita kata semangat kita. Apa balasan kita baca Quran ni? Apa balasan kita puasa ni? Bila apa balasan sekian? Masya-Allah, Allah Ta'ala akan bagi minuman yang lazat di syurga. Ada nama-nama madu, ada nama-nama susu dan sebagainya. Orang yang puasa pada bulan Rajab, mana bulan Rajab ni kan? Satu Rajab atau 2 Rajab? 2 Rajab. Orang yang puasa bulan Rajab, maka hadis Nabi SAW menyebut bahawa dalam syurga itu ada nama sungai. Sungai dia Sungai Rajab, bukan Sungai Rejang. Sungai Rajab. Dan hadis Nabi mengatakan dalam syurga itu ada nama dia sungai, Sungai Rajab. Lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Hadis ini begitu. Akan diberikan minum kepada orang yang puasa Rajab. Oh, semangat gitu nak puasa Rajab. Sebab diberikan minum yang lazat. Maka kata-kata itu bahasa awam muslimin. Itu bahasa awam muslimin yang Allah berikan. Adapun balasan nama dia dapat redha Tuhan, itu tidak dipahami oleh ahli mahabbah. Redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehinggalah manusia dimasukkan ke syurga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila manusia dah masuk ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Ta'ala bertanya kepada penghuni syurga. Maka Allah Ta'ala bertanya kepada syurga, wahai penghuni syurga, macam mana balasan yang kau dapat? Ada yang kurang ke? Ada yang tak cukup ke? Allah tak ada. Jadi penghuni syurga mengatakan, ya Allah, semua cukup ya Allah. Ya Allah, semua yang kau janjikan semua kami dapat ya Allah. Luar biasa. Kata penghuni syurga ketika itu. Luar biasa nikmatmu ya Allah. Kata penghuni syurga. Maka Allah Ta'ala mengatakan, ada satu lagi nikmat yang aku nak bagi. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tercanggang penghuni syurga. Apa nikmat yang kau nak bagi ya Allah? Maka Tuhan mengatakan, redha ya. Aku nak kurniakan kepada kamu redha, keredaan aku wala saqat. Allah Ta'ala mengatakan kepada penghuni syurga,
Aku nak kurniakan kepada kamu keridhaan aku, wala sabat, tidak ada lagi kemurkaan aku. Aku kurniakan kepada engkau redha aku. Maka ketika itu penghuni syurga merasai kelazatan redha Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu penghuni syurga diberikan kepahaman, diberikan rasa kelazatan redha Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka pernah rasa kemanisan iman di dunia, bahkan lebih lagi. Kalau di dunia ini Nabi menjaminkan rasa kemanisan iman bagi orang yang redha, maka dia akan lebih lagi Tuhan berikan kelazatan makna redha Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan ketika itu manusia merasai lazat redha Allah lebih pada syurga itu lagi. Kelazatan syurga adalah kelazatan jasadiah gitu. Kelazatan syurga adalah kelazatan jasad gitu. Kita minum, siapa yang dapat habuan? Perut kita. Kita memandang, siapa yang dapat lazat? Mata kita lah. Lidah kita. Syurga itu kelazatan jasad gitu. Tapi keredaan itu kelazatan ruh gitu. Jadi ketika itu manusia merasai lazat redha Allah lebih pada syurga itu, maka dibaca ayat Quran, wa ridwanullahi akbar. Ridwanullahi akbar. Keredaan Tuhan itulah sebesar-besar nikmat. Lebih nikmat pada syurga itu sendiri. Jadi maksud orang yang ada redha kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala di dunia. Di dunia kita dapat redha Allah taala. Cuma masalah dia kita tidak dapat memahami makna redha Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak dapat merasai kemanisan redha Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ada sebahagian orang yang saleh minta kepada Allah agar diberikan rasa kelazatan redha Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara doa dia, mereka berdoa, Allahumma adziqni barda ridhaika, barda ridhaika. Allahumma adziqni barda ridhaika. Ya Allah, berikan aku rasa kesejukan redhamu. Jadi kita dapat rasa kelazatan redha Allah Taala. Jadi bila kita salat, kita dapat dua kelazatan. Salat je kita dapat merasai Tuhan redha itu. Macam kita rasa orang redha kat kita lah. Rasa riang. Tapi cuba orang marah kita. Tak selesa kita. Bila orang redha kita rasa azab. Begitulah kita dekat dunia. Kita taat dah. Kita buat baik dah. Dan kita tahu Tuhan redha kepada kita. Tetapi kita tidak merasai kelazatan redha Tuhan itu. Sebab kalau orang merasai kelazatan redha Tuhan, maka dia akan korbankan segala-galanya untuk mendapat redha Allah SWT. Sebab dia dah merasai kelazatan redha Tuhan. Keredaan Tuhan itu ada pada mujahadah nafsu kita. Keredaan Tuhan ada pada mujahadah. Mujahadah keluar duit menggigil nak bersedekah. Tapi di sinilah redha Tuhan itu ada. Mujahadah kita kata. Dan Tuhan redha bila kita harta kita dinafkahkan fi sabilillah. Bukankah Tuhan redha? Masalahnya Tuhan redha tapi kita tak redha bila kita dah hati. Tetapi bagi orang yang memahami makna kelazatan redha Allah Subhanahu wa taala itu lebih lazat dan mereka merasai kelazatan redha itu dah bagi. Macam orang merasai kelazatan cinta kekasih dia kan. Dia merasai kelazatan orang yang berkasih, ini cinta kekasih. Orang yang memahami kelazatan cinta, dia rasa lazat cinta. Kan? Ataupun dia merasai lazat bila kekasih dia redha pada dia. Bila kasih dia senyum, ya Allah, itulah bagi dia. Tergawar-gawar seminggu. Sebab apa? Hari itu dia senyum kat dia lah. Itu kan? Cinta lah. Terasa lazat. Sebab orang tu redha kat dia. Orang tu cinta kat dia. Redha kat dia. Dapat merasai kelazatan. Bila kekasih dia suka kat dia, dia rasa lazat. Tapi bila kekasih mengajuk, sudah. Dia kata, tak selesa dia. Sebab kekasih tak redha pada dia. Ada bodoh yang dia buat, kekasih dia tak redha. Sorry dah. Apa bodoh ni? Dah dia pujuk lah. Bagi hadiah. Bagi coklat sikit. Kan? Senyum dia sikit.
Bagi dia kain batik, senyum dia. Oh. Sebab apa? Dia merasa lazat. Bila kekasih dia reda, dia rasa lazat. Kerasatan reda itu menyebabkan dia nafkah harta dia. Bagi. Tak apa. Dia nak cincin belian lah, kata dia. Berapa 20,000. Demi kekasih dia. Tuh. Sebab dia merasa lazat reda kekasih itu kan. Apa lagi? Pengorban dia. Kekasih nun ke Kedah nah. Jauh ya. Ambil lawan jompo ya. Lepas tu datang lasnya kata dia. Oi jauh dia naik bas. Poi kita. Ya. Walaupun latih poi kita. Sebab apa? Kelazatan redha itu mengatasi segala-galanya. Jadi bila orang memahami makna lazat redha Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mengorbankan semua dia, harta dia, jasad dia, atau nyawa dia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ulama sentiasa meletakkan panduan hidup dia apa? Panduan hidup dia adalah redha Allah Subhanahu wa taala. Wa ridhaka maqsudi, wa ridhaka matlubi. Ya Allah, yang aku cari adalah redha-Mu ya Allah. Sebab apa? Redha itu adalah tujuan dia. Maka Nabi mengatakan, Nabi sendiri mengistihad mengatakan raditu billahi rabba. Aku redha Allah Taala sebagai Tuhan. Wa bil islami dina. Nabi sendiri yang sebut. Wa Muhammadin nabiyya. Dan Nabi Muhammad itu Nabi. Nabi pun menyaksikan diri dia Nabi. Ya. Kita solat, kita tasyahud kan? Kita tasyahud. Nabi tasyahud tak? Yang solat. Kita mengucap, dia mengucap tak? Kita mengucap 2 kalimah syahadah. Nabi ucap tak 2 kalimah syahadah? Nabi juga mengucap syahadah. Nabi juga menyaksikan dia tu Nabi. Nabi juga membaca ketika semayang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah. Dia juga menyaksikan diri dia Nabi. Bermaksud Nabi juga dinilai syahadah dia. Kita dinilai syahadah kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, syahadah Nabi pun dinilai. Setakat manakah keimanan Nabi kepada diri dia sendiri? Kita menyaksikan kerasulan Nabi Muhammad dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi juga dinilai syahadah dia kepada diri dia sendiri. Dan sudah tentulah syahadah Nabi yang paling sempurna. Syahadah Nabi kepada Allah dan syahadah Nabi kepada kerasulan diri dia, Nabi lah yang paling sempurna. Sebab tu Nabi pun sebut wa Muhammadin nabiyya. Aku redha kepada Muhammad itu Nabi. Nabi pun redha kepada diri dia sendiri. Sebab itu disebut bahawa maksud redha hadis di atas itu, barang siapa meredai Allah sebagai Tuhan, maka wajib atasnya meredai pemerintahan Allah Subhanahu wa taala yang kita dah sebut dah. Maka kita baca barang siapa memeluk Islam sebagai agama, hendaklah memperhatikan sungguh-sungguh. Maksud itu huraian dia lah. Jadi bila kita dah mengatakan aku redha Islam sebagai agama, maka sepatutnya kita memerhatikan agama itu. Itu tanda. Mana tak sekadar kita ucapkan aku redha Islam sebagai agama. Bermaksud redha kita kepada Islam itu sebagai agama ikut qadar usaha kita terhadap agama. Yang sebut semua boleh sebut. Semua boleh sebut raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammad nabiyya wa rasulah. Semua boleh sebut, tapi nilai dia mengikut apa yang kita lakukan terhadap sebutan kita. Jadi maka katanya barang siapa telah mengungkapkan aku terima Islam sebagai agama, apa dia? Yang pertama, hendaklah kita perhatikan agama itu sungguh-sungguh. Segala larangannya, menjunjung tinggi syiar-syiarnya, dan berusaha untuk menyempurnakan dia. Yang nama manusia, kadang-kadang kita berhenti, kadang-kadang kita menurun, tapi kita tak berhenti berusaha. Yang nama jatuh bangun, dia kata. Tapi kita tak berhenti berusaha. Kadang-kadang kita malas, kadang-kadang tapi kita tak berhenti berusaha. Jangan kita berhenti berusaha.
Ya. Semasa bersungguh-sungguh. Hendaklah perhatikan secara bersungguh-sungguh segala larangan agama. Menjunjung tinggi syiar, sentiasa giat berupaya menguatkan semangat dalam diri, menambahkan keteguhan, kelurusan ilmu agama. Sentiasa ada azam nak tambahkan ilmu agama. Aduh, walaupun lama-lama malih pula rasa. Lebih tahu jangan berhenti. Jangan kita kata dah pencen ni berhentilah. Habis apa? Nak lalap je lah. Tak so walaupun pembelahan tapi ada nak tambah ilmu. Walaupun nak faham pun payah nak faham ada apa terus maksud dia berusaha menambah keteguhan kelulusan agama dan bakti. Dengan ini semua ia akan berlapang dada dan tanpanya akan berasa kecewa. Harus menghormati semua orang yang bersifat dengan sifat mulia, memusuhi orang benci dan belakangnya. Kemudian barang siapa mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, wa sayyidina Muhammad nabiyya wa rasulah, aku redha kepada Nabi Muhammad itu rasul, maka hendaklah mengikuti kelakuan beliau, akhlak. Yang nama ikut akhlak ni dia mujahadah dia kata. Yang pertama belajar apakah akhlak Nabi itu macam mana? Akhlak Nabi itu macam mana? Akhlak Nabi sekian. Ya. Para sahabat sendiri pun masih lagi belajar apakah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar selepas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Siti Aisyah, ada tak akhlak-akhlak Nabi yang aku tak tahu? Tanya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar sahabat Nabi yang rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih lagi nak belajar. Kok kita macam Sayyidina Abu Bakar nak belajar apa dah? Dah. Paling tinggi lah. Murid yang paling terbaik Sayyidina Abu Bakar. Murid yang paling terbaik di kalangan para sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar belajar secara langsung daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru kata sahabat yang paling banyak ilmu tentang Nabi Sayyidina Abu Bakar. Tapi Sayyidina Abu Bakar masih lagi nak belajar. Apatah lagi kita ni. Sayyidina Abu Bakar masih lagi nak belajar tentang akhlak Nabi. Maka tanya kepada Sayyidina Aisyah, wahai Aisyah, ada tak apa-apa amal yang Rasul amal yang aku tak tahu? Ada. Kata dia. Apa dia? Nabi sentiasa memberikan makanan kepada seorang Yahudi. Dekat pasar ada seorang Yahudi, perempuan tua, yang tak nampak. Nabi sentiasa memberi makan dia. Dia bagi makan apa? Dia bagi makan roti. Roti apa? Adalah roti-roti dia. Maka Sayyidina Abu Bakar pun nak beramal kebaikan yang Nabi pernah buat, dia nak buat. Maka dia pun bagi makan dekat perempuan Yahudi itu. Yang tak tahu siapa bagi makan, dia tak nampak. Maka perempuan tu tanya, siapa kau ni nak baik bona ni bagi makan roti ni? Maka Sayyidina Abu Bakar kata, akulah orang lelaki yang selalu sentiasa bagi makan. Bukan, dia kata. Bukan. Bagaimana dia tahu? Bukan. Kau bukan orang, dia kata. Kenapa cakap macam tu? Sebab orang yang bagi roti selalu tu tak macam kau bagi roti. Menghulu-hulu macam tu je. Macam tu lah guys kan. Kenapa? Orang yang bagi roti tu dilembut-lembutkan dulu. Tak ada hulu skoping macam tu kau orang. Dan gigi dah tak ada. Contoh kan. Dia tahu orang tu tak kuat menggigit. Jadi dilembut-lembutkan roti tu. Maka dia hulur dengan baik, dengan penuh lemah lembut. Sedangkan wanita tu selalu mencaci Rasulullah SAW. Dia caci Rasulullah. Walaupun yang bagi tu Rasulullah, dia selalu caci Rasulullah. Dan Nabi tak sebut pun dia Nabi. Dan selepas Abu Bakar mengatakan, ketahuilah, dia kata, lelaki itu yang bagi makan dia, itu adalah Rasulullah. Itu adalah Muhammad. Maka tu mengucap Bani Yahudi itu, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah.
Jadi bermaksud begitulah sifat para sahabat, sentiasa ingin belajar sesuatu tentang Nabi SAW. Begitu juga kita. Banyak sesuatu yang suatu akhlak yang belum kita dapat daripada Nabi SAW. Jadi barang siapa mengaku Nabi Muhammad itu sebagai Rasulnya, maka hendaklah mengikuti akhlaknya Nabi SAW. Bersuluh dengan petunjuknya, menjunjung syariatnya, berpegang teguh dengan langkahnya, menghormati haknya, memperbanyakkan salawat dan salam kepadanya. Ini paling mudah cara kita berakhlak dengan Nabi SAW. Jadi banyak ruang. Kita nak berakhlak dengan sabarnya Nabi, silakan. Kita nak berakhlak dengan redanya Nabi, silakan. Kita nak berakhlak dengan pemurahnya Nabi, silakan. Dan di antara berakhlak kita dengan Nabi SAW, kita bersalawat ke atas Nabi SAW. Itu paling mudah. Bahkan bila kita salawat ke atas Nabi, Allah Ta'ala permudahkan kita berakhlak dengan akhlaknya Nabi SAW. Sehingga Nabi sangat gembira bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan satu amalan yang sangat hebat, iaitu bersalawat ke atas Nabi SAW. Sebab Rasulullah SAW adalah seorang yang sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga Nabi ini adalah Sayyidus Syakur. Nabi ini Sayyidus Syakur, penghulu kepada syakur. Syakur ini adalah sifat mubalaghah kepada syakir. Syakir ni orang bersyukur tu syakir. Alhamdulillah, lepas makan kan alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'al muslimin, maka kita adalah syakir, orang yang telah bersyukur. Lepas tu bila semayang, lepas salam, alhamdulillah, 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 alhamdulillah 33 kali, maka kita adalah syakir, orang yang bersyukur. Orang masuk bilik air, masuk jamban, keluarkan alhamdulillahillazi azhaba 'anil azab wa 'afani. Lupa pula kan. Dah masuk tanda tu ingat balik. Kalau tak masuk tanda dah ingat kan. Jadi kita keluar tandanya syukur, maka kita orang yang syakir. Habis nak jadi syakur macam mana? Syakur belum lagi. Syakur ni bermaksud orang yang banyak bersyukur dia. Bila banyak, baru kita jadi syakur. Kalau sekadar alhamdulillah lepas semayang kita 3 kali, kalau sekadar setiap kali lepas makan kita alhamdulillah, atau bila dapat orang bagi bantuan alhamdulillah, lain pada tu tak pernah keluar alhamdulillah, maka kita orang yang syakir sahaja. Adapun nak jadi syakur, itu lebih lagi, kena banyak lagi. Syakur ni orang yang banyak bersyukur dan bersyakur. Contoh dia Nabi SAW, Nabi nak jadikan diri dia syakur. Syakur ni banyak. Macam mana Nabi nak jadi syakur? Nabi qiyamul lail sampai pecah-pecah tumit dia, baru dia jadi syakur. Susah dia jadi syakur ni. Malah kalau bersedekah pula, sedekah sungguh-sungguh, baru jadi syakur. Jadi syakur ni susah. Sebab tu syakur ni tak banyak, tak ramai. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa qalilun min ibadiyah asyakur. Tuhan mengatakan wa qalilun min ibadiyah syakur. Qalil, sedikit, dan sedikit di kalangan hamba aku syakur. Tak banyak. Nabi ni adalah orang yang syakur, suka bersyukur. 7, 9 selalu skor pukul 8 lah. Lebih daripada Puan Cik ni. Puan Cik tu je seorang. Seorang dah marah dia bekal. Sikit lagi kan? Tak ada mana lagi ni kan. Zaman Sayyidina Umar, ketika Sayyidina Umar berada di Masjidil Haram,
selama tawaf, ada seorang lelaki, dia berdoa polik yang selama tak pernah doa pun doa tu. Jadi doa tawaf ni dah ada dalam kitab tu. Pusingan pertama, pusingan kedua, pusingan ketiga. Lelaki ni doa dia, Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan aku orang yang sedikit. Jadikanlah aku orang yang sedikit. Kita ni suruh duduk dengan jamaah. Bukan disuruh kita menyendiri duduk seorang. Kan kira Nabi kata alaikum bil jamaah, hendaklah kau bersama dengan jamaah. Jangan duduk seorang. Merajuk seorang aja. Jangan, jamaah. Alaikum bil jamaah, hendaklah kau bersama dengan jamaah. Jangan lari. Dan merajuk lagi dia. Alaikum bil jamaah, hendak bersama jamaah. Tiba-tiba orang ni doa, Allah maj'alni minal qalil, ya Allah jadikan aku sedikit-sedikit. Kita pun sini amat. Kau boleh ikut doa ni, mana kau dapat? Maka orang kata, bukankah Allah Ta'ala berfirman, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit hamba-Ku yang bersyukur. Jadi masukkan sedikit tu bermaksud sedikit hamba-Ku yang bersyukur, bermaksud ya Allah jadikan aku orang yang syakur, maksud dia. Gitu. Jadi Nabi ni orang yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Nabi boleh bersyukur dengan cara salat, dan Nabi bersyukur dengan cara sujud syukur. Nabi bersyukur. Dan ikut sirah Nabi SAW, ada satu kali Nabi sujud syukur yang paling panjang, yang tak pernah sahabat pandang. Nabi bersyukur, dia gembira dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan diriwayatkan Nabi pernah sujud syukur yang begitu panjang, yang tak pernah sahabat tengok begitu panjang, sehingga sahabat yang menyaksikan menyangka Nabi dah mati. Panjang tak tu? Panjang. Jadi sahabat yang ikut Nabi, tiba-tiba Nabi sujud dekat satu kubur, tiba-tiba Nabi sujud syukur. Sahabat yang lihat mengatakan begitu panjangnya Nabi bersujud sehingga aku mengira Nabi mati dah. Risau dah. Maka dia pegang yakin Nabi SAW. Bergerak dah. Alhamdulillah. Ingatkan dah. Tak ada nyawa dah. Mana panjang sangat. Bila Nabi dah bangun sujud syukur, sahabat tanya, kenapa engkau ya Rasulullah? Engkau sujud syukur? Nabi kata, baru turun malaikat Jibril alaihissalam kepada aku mengatakan, man salla alaika salatan, sallallahu biha asyara. Barang siapa salawat ke atas engkau sekali, Tuhan akan salawat ke atasnya 10 kali. Maka Nabi faham makna ini, maka Nabi gembira dan Nabi bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka salawat ke atas Nabi itu merupakan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita untuk memberikan kita pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.